Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kita sambung balik kelas kita minggu ni. Tajuk bahan buangan. Topik hargai bumi kita. Okey, kamu tengok gambar yang ni. Okey, dalam gambar ni banyak bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan yang dibuang ke dalam sungai, laut dan tasik menyebabkan berlakunya pencemaran air. Okey, air yang tercemar. Okey, ni banyak ni. Ini ialah bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey. Okey, air tercemar menjadi kotor, berkuman dan beracun. Okey, hidupan akuatik seperti haiwan dan tumbuhan yang hidup dalam air akan berkurangan. Manusia akan mengalami kekurangan bekalan air yang bersih. Sebab di dalam sungai ni penuh dengan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Masih ingat lagi apa tu bahan buangan tidak terbiodegradasikan? Bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, seterusnya. Okey, apa lagi yang akan berlaku bila bahan buangan tidak terbiodegradasikan ni dibuang ke dalam longkang atau sungai. Okey, longgokan sampah yang tidak terbiodegradasikan di dalam longkang dan sungai akan menyebabkan saliran longkang dan sungai tersumbat. Okey, ni penuh dengan sampah di sini. Bila tersumbat, apa yang akan berlaku? Okey, apa yang akan berlaku apabila longkang dan sungai tersumbat? Okey, akan berlaku banjir kilat. Okey, apabila saliran air ini tersumbat, banjir kilat berlaku apabila hujan lebat. Air tidak dapat mengalir sebab penuh dengan sampah. Jadi air akan melimpah keluar. Itu yang Itu yang dipanggil banjir kilat lah. Sebab air ni tidak dapat masuk ke dalam longkang-longkang yang penuh dengan sampah, dengan bahan buangan. Okey. Seterusnya. Okey, yang ini pencemaran udara. Okey, sisa toksik ni seperti asap yang dibebaskan oleh kenderaan dan kilang akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Okey, pencemaran udara ini boleh menyebabkan penyakit yang mengganggu kesihatan manusia. Manusia akan berasa sesak nafas dan letih jika menyedut udara yang tercemar. Okey. Yang sisa toksik dengan asap-asap ni pun boleh menyebabkan hujan asid. Bila asap ni naik ke udara bercampur dengan air hujan yang turun ke bumi mengandungi kandungan asid. Okey, apa kesannya hujan asid ni? Hujan asid ni akan menghakis harta benda seperti bangunan secara perlahan-lahan. Secara tidak langsung akan mencemarkan sungai-sungai dan tasik-tasik. Okey. Seterusnya kita tengok amalan pengurusan bahan buangan. Okey, kita mesti mengamalkan kehidupan lestari. Apa tu kehidupan lestari? Okey, kehidupan lestari ialah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar. Impak tu kesanlah kepada alam sekitar agar kesejahteraan alam dapat dinikmati oleh generasi masa hadapan. Okey, anak-anak kamu, cucu kamu di masa hadapan boleh menikmati alam sekitar. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu uruskan bahan buangan dengan cara yang bijak dan terancang. Okey, kita tengok macam mana cara kita mengurus bahan buangan. Okey, apa yang perlu dibuat? Okey, macam ini. Okey, kita mesti memasukkan bahan buangan terbiodegradasikan. Apa tu bahan buangan terbiodegradasikan? Bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, masukkan ke dalam
bungkusan plastik sampah dan diikat dengan kemas sebelum dibuang. Okey. Seterusnya, ni. Bahan buangan sisa makanan boleh direputkan dan dijadikan baja kompos. Okey. Bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, apa maksud bahan buangan tidak terbiodegradasikan? Okey, kelas minggu lepas kan? Okey, apa maksud dia? Bahan buangan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisma kan? Okey, ini hendaklah diasingkan mengikut jenis sebelum dibuang. Okey, dengan cara ini kaedah kitar semula dapat dijalankan. Ini ialah gambar tong kitar semula. Nanti kamu boleh cek di dalam buku teks. Warna biru apa untuk bahan apa? Coklat, oren. Okey. Nanti kamu rujuk ni di dalam buku teks. Okey. Bagi bahan buangan kimia dan sisa minyak, okey, ni hendaklah dibuang ke dalam bekas khas. Okey, macam tong, satu tong ni dibuang dalam bekas khas. Kenapa perlu dibuang dalam bekas khas? Untuk mengawal bahan buangan secara tidak terancang. Okey, yang ini ni. Okay, sisa minyak ni dikumpul dalam satu tong. Okey. Okey. Kita juga harus mengamalkan amalan 3R untuk mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran kita. Okey, apa tu amalan 3R? Okey, yang pertama, reduce. Kedua, reuse. Ketiga, recycle. Okey, cikgu terangkan satu-satu. Apa tu reduce? Okey, reduce ni kita mengurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Okey, ni kita bawa kalau kita pergi ke supermarket, kita bawa beg kita sendiri. Jadi, tidak perlulah orang di supermarket tu bagi kita beg plastik kan, yang compact tu kan. Kita bawa beg kita sendiri, jadi jimatlah penggunaan bahan buangan seperti beg plastik tu. Okey, yang kedua, reuse. Apa tu reuse? Okey, guna semula atau pelbagaikan penggunaan bahan buangan. Okey, contoh, tayar. Tayar terpakai. Okey, dia buat apa ni? Dia buat ayunan. Okey, ada juga yang buat tempat tanaman kan. Okey, itu maksudnya dia guna semula. Okey, yang ketiga, recycle. Okey, apa tu recycle? Kita kitar semula bahan buangan menjadi produk baru. Okey, ni. Ni dia mampatkan. Okey, tintin. Okey, kemudian dihantar pergi kilang dan dijadikan produk baru, tin barulah. Okey. Jadi amalan 3R, reduce, reuse dan recycle. Okey, pengurusan bahan buangan secara terancang. Okey. Bahan buangan ni ke mana dia pergi? Okey, akan diasingkan. Kita asingkan dia. Okey, diasingkan, kita kena pasti sama ada boleh dikitar semula ataupun tidak boleh dikitar semula. Okey, kalau yang boleh dikitar semula tu, dia akan dihantar ke kilang pemprosesan bahan buangan. Kemudian dia akan, okey, ini ialah bahan buangan yang boleh dikitar semula seperti kertas, plastik, logam, kaca. Okey, macam yang tadi itulah yang tin-tin tadi tu kan, dia bentuk produk baru. Okey, diproses bahan buangan tu untuk dijadikan bahan baru. Okey, untuk yang tidak boleh dikitar semula, okey, apa yang akan berlaku? Okey, ini bahan yang tidak boleh dikitar semula ni dibakar di dalam incinerator bersuhu tinggi. Kamu tahu apa tu incinerator? Ialah tempat pembakaran yang menggunakan teknologi dia dibakar menggunakan suhu yang tinggi macam oven lah, tapi oven besar untuk bahan buangan. Nanti cikgu tunjuk. Okey, ini sisa daripada incinerator dihantar ke tapak.
Okey, sisa daripada incinerator dihantar ke tapak pelupusan sampah. Okey, kita tengok. Apa tu incinerator? Pernah nampak Toy Story? Okey. Tengok movie sikit. Okey, ni tengok ni. Logam akan diasingkan, logam dia akan tarik ke atas. Okey. Ini bahan yang boleh dikitar semula akan naik ke atas lah, dia akan tarik. Okey, yang dia nampak cahaya tu, itu ialah tempat pembakaran menggunakan suhu yang tinggi. Okey, dia bakar sini. Selepas tu nanti bahan yang sudah dihancurkan tu akan dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Okey. Macam dorang ni sekarang ni tunggu untuk dibakar lah ni. Okey. Nasib baik, selamat ya. Okey, kita sambung dengan latihan kita ya di buku formula A+. Okey, terima kasih.